Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda mana lagi kalau bukan Bernama TV. Dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting dan menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Dan topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara hari ini ialah mengenal batik Malaysia, mengekal estetik Nusa. Ini saya kira sesuatu yang cukup menarik sebenarnya. Dan mungkin ramai juga tertanya-tanya kenapa kita memilih topik ini di Ruang Bicara. Mungkin anda masih ingat lagi tentang pengumuman yang telah pun dibuat oleh kerajaan dalam usaha untuk menjulang kraf tradisi ulung iaitu batik Malaysia berterusan sejak sekian lama. Dan langkah berani kerajaan mengumumkan pemakaian wajib bagi baju batik Malaysia setiap hari Khamis, hari bekerja kepada pegawai perkhidmatan awam, tambah memperkukuhkan usaha untuk memertabatkan batik Malaysia dan memastikan ia kekal sebagai warisan dan identiti negara. Tetapi tentunya lah industri batik juga menghadapi banyak cabaran sebenarnya. Dan inilah yang akan kita kongsikan bersama dengan dua tetamu yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara dengan saya. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan dulu tetamu-tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Yang paling dekat dengan saya ini kita ingin mengucapkan selamat datang semula. Lama sebenarnya kita tak bersama, iaitu yang berbahagia Datuk Lela Muhammad Ali yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif di Yayasan Budi Penyayang Malaysia dan Datuk juga merupakan yang di-Pertua Persatuan Batik Malaysia. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih atas jemputan. Cantik baju. Inilah batik Malaysia. Betul. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu yang mungkin pertama kali sebenarnya bersama kami di program Ruang Bicara ini. Jadi jutaan terima kasih dan selamat datang kepada yang berbahagia, Profesor Dr. Nick Sulaiman, iaitu Profesor Kehormat di Pusat Kelestarian dan Pembangunan Universiti Melaya. Dan Prof juga merupakan fellow di Akademi Sains Malaysia. Jadi Prof, sihat ya? Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada pihak bernama kerana menjemput saya walaupun pertama kali. Kami gembira sebenarnya bersama dengan dua tetamu hari ini sebenarnya. Baik, mungkin kita mulakan dululah bersama dengan Dato' Lela. Kita nak bercakap tentang Yayasan Budi Penyayang itu sendiri. Dan kalau kita lihat kepada latar belakang, mungkin ramai juga masih ingat bahawa ianya adalah merupakan idea dan juga pelaksanaan yang diasaskan bersama dengan Allahyarhamah Tun Endun Mahmud, iaitu isteri kepada Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi. Tetapi mungkin ramai sebenarnya Datuk yang mungkin tidak mengetahui sebenarnya apakah peranan yang dimainkan oleh Yayasan Budi Penyayang Malaysia itu sendiri. Mungkin kita boleh kongsi bersama. Terima kasih, Datuk. Yang sebenarnya apabila arwah Tun Endun ilhamkan idea Yayasan Budi Penyayang ni, khususnya lah untuk bantu warga Malaysia yang memerlukan bantuan. Dan oleh kerana itu, Yayasan beri tumpuan pada 5 bidang yang sebenarnya. Okay. Yang pertama itu keluarga. Yang kedua, kesihatan. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, kesukarelawan. Dan kelima, itulah warisan dan kebudayaan. So 5 bidang. Dan untuk keluarga, kami adakan tema keluarga bahagia, nadi kesejahteraan negara. Dan kempen itu dibawalah seluruh Malaysia. Untuk kesihatan, kami adakan penyayang pesakit kanser. Dan melalui penyayang pesakit kanser, kami adakan pusat positif image di Institut Kanser Negara dan juga di Hospital Putrajaya. Kami beri khidmat sukarelawan untuk pesakit di situ sehingga ada juga bagi servis. Untuk pendidikan pula, kami bekerjasama dengan UKM mengadakan tadika untuk anak-anak yang ada cochlear implant. Budak yang kurang pendengaran tapi perlukan cochlear implant. Dan untuk warisan dan heritage memang terkenal lah kami dalam bidang batik. Arwah ni memang
pada masa 2000, masa kita baru diasaskan, melihat bahawa batik Malaysia ni sedang pupus. Dan tiap kali ada mesyuarat Agung UMNO nak pakai batik merah putih itu, beliau carilah batik daripada pembatik daripada KL, susah nak jumpa, kadang-kadang kena beli daripada pihak jiran kita yang bawa lah dalam beg-beg besar ya. Dan oleh kerana itu Tun Indon katakan marilah kita bersama buat sesuatu untuk batik Malaysia. Ramai dilatih di institusi latihan untuk batik, tetapi mereka kerja dalam bidang lain. Kami keluar buat kajian, ada yang jadi promoter di mall, di supermarket, di central market pun kalau jumpa seorang dua, kata mereka dalam sebulan buat 4 keping. Mana nak hidup kan? Betul. So Tun kata macam inilah, biarlah kita bekerja sama dengan kraft tangan, dengan pihak-pihak yang berkenaan lah, khususnya Pantai Timur, untuk pastikan bahawa kita boleh hidup kembali lah. Itulah permulaannya bidang dalam sehingga hari ini. Tetaplah saya teruskan legasi Tun Indon. Dan salah satu projek yang besar kami rasa tujuan untuk menjana pemuda artisan pemuda ni, yang muda-muda ni, dan untuk pastikan bahawa mereka yang terima latihan daripada institusi pengajian tinggi ni ada arah tuju lah. So bila kami adakan pertandingan reka batik ni, dinamakan Piala Pusingan Sri Indon, ramai yang akan menunggulah. Kali ini edisi yang ke-18. So masa Covid kami tidak adakan Piala Sri Indon. Ramai yang tanya, apa jadi? Dah berhenti ke? Tapi tahun lepas alhamdulillah kami kembalikan trofi itu, dan harga hadiahnya RM30,000 untuk hadiah pertama. Dan kami ada 3 kategori. Saya tumpu pada heritage lah, walaupun Datuk tanya saya apa tugas yang lain, tapi malam ni kita khusus pada batik kan. So dan dalam bidang lain pun memang yayasan berjaya juga alhamdulillah, dan adalah rakan-rakan seperjuangan. Tapi saya rasa daripada segi sudut warisan memang songket kami terlibat dulu. Dan kami juga terlibat dengan performing arts. Pada masa KLPAC ditubuhkan, Yayasan Budi Penyayang pun one of the founding members lah. So pada malam ni saya akan tumpukan pada batik lah. Dan terima kasihlah Datuk beri peluang untuk kami ceritakan. Ya, yang saya terlibat juga sebagai merangkap kan yang dipetua Persatuan Batik Malaysia. Kerana apabila saya mula bekerja dengan pihak pembatik dari Pantai Timur, khususnya Kelantan, Terengganu, saya nampak mereka ni tidak ada suara di kalangan orang ramai. Mereka tumpu di bengkel masing-masing. Saya rasa Datuk pun ingat ya, merudumnya batik pada masa tu, sehingga pembatik semua tinggal di kampung buat kerja mereka di rumah masing-masing, jualan pun sedikit. Kedai besar batik sini yang Raida lah apa semua dah tutup kan. Dan yang teruk sekali ramai mereka dah hilang pendapatan dan daripada segi kewangan amat rendah lah kan. So bila saya berjumpa dengan mereka, mereka selalu cerita panjang, tapi saya rasa mana agaknya mereka boleh menyuarakan ni semua. So saya mengambil keputusan lah tubuhkan satu persatuan. Dan dengan sendirinya apabila kami berkumpul dan mengadakan jawatan kuasa pengasas semua, Pro Tem Committee, mereka lantik saya sebagai yang dipetua. Dan saya terimalah atas kepercayaan kepimpinan tu. Tetapi Datuk dah 12 tahun. Saya masih lagi duduk situ. Dan saya bukan pembatik. Tetapi sebab ada keyakinan dan minat juga lah. Dan minat. Saya memang minat lah. Dan memikirkan ini adalah legasi yang ditinggalkan oleh Tun Indon. So saya rasa wajiblah yang saya pikul untuk diteruskan. Yang diteruskan. Okey, kita akan sambung lagi sebenarnya. Apa ni Datuk Lila? Oh ya, sebelum itu saya ingatkan kepada anda yang mungkin sedang menyaksikan program
program Ruang Bicara ini. Sebenarnya saya mendapat keiznan daripada Datuk dan juga Prof. Kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara, jangan lupa gunakanlah dua talian yang kami sediakan kepada anda, iaitu di 0326 04 0155 dan satu lagi talian ialah 0326 94 0155. Ini kesempatan yang baik sebenarnya kepada anda untuk berkongsi apa saja pandangan ataupun bertanya apa saja persoalan kepada kedua-dua tetamu saya yang berada di studio Ruang Bicara hari ini. Baik, saya juga nak dapat pandangan daripada yang berbahagia Profesor Dr. Nick Meriam sendiri. Saya difahamkan bahawa Prof adalah seorang insan yang begitu jatuh cinta yang begitu mendalam sebenarnya kepada industri batik itu sendiri, dan Prof juga banyak melakukan research, kajian dan sebagainya. Mungkin kalau kita lihat kepada industri batik di negara kita ketika inilah Prof, ya, di mana kekuatannya dan di mana juga kelemahan yang ada sebenarnya, Prof? Terima kasih Datuk, dan saya pun patut terima kasih juga dengan Datuk Lela kerana mengheret saya pada malam ini. Tetapi itu merupakan sesuatu yang positif. Izinkan saya kenalkan juga bagaimana saya mulakan titik tolak secara formal dalam penyelidikan batik. Yang kisah cinta tu memang pada dulu hingga sekarang lah. Dan saya memang memakai batik di rumah dan ke pejabat sebelum lagi menjadi satu trend untuk memakai batik. Jadi titik tolak saya dalam penyelidikan batik mungkin boleh dimulakan dengan pada tahun 2010 bila mana saya telah lantik sebagai konsultan oleh EU Asia Link dalam program Clean Batik Initiative yang diberikan penjanaan oleh EU, European Union. Dan projek ini telah melibatkan dua negara Nusantara, iaitu Malaysia dan juga Indonesia. Dan di Malaysia kita telah di bawah kelolaan MGCC, Malaysian German Chamber of Commerce. So mereka memerlukan seorang yang dapat turun padang. Dan ini merupakan kali pertama jugalah saya kena mengakulah yang memang saya turun padang kepada 100 pembatik, 80 di Kelantan dan 20 di Terengganu untuk melihat sendiri macam mana pembatik, sebab mereka ini merupakan micro enterprise yang kadang-kadang the number or jumlah orang yang bekerja pun mungkin anak beranak dan juga boleh juga ada yang besar, tetapi kebanyakan daripada pembatik at least di Kelantan Timur merupakan family affair. So tak ramai. Dan pada masa yang sama pada tahun 2010 hingga 2014 saya juga telah menyandang kursi Dr. Siti Hasmah di bawah kelolaan Persatuan Siswazah Wanita. Dan saya telah memilih sebagai case study SME untuk perjalanan kelestarian mereka, dan case study itu saya asaskan kepada SME batik. Sebab itu lepas itu dia akan melimpahlah bila kita dah buat program. Limpahannya merupakan secara akademik research project yang diadakan di peringkat siswazah dan pasca siswazah sehingga kini, sebab kita datang daripada juga perspektif academician. So kalau Datuk Syakawi tanya apakah apanya constraint dan challenges pada masa sekarang, kita kena lihat pada masa sekarang sudah ada banyak anjakan dalam secara global dalam dunia ini. Pembangunan di planet ini telah banyak boleh dikaitkan dengan pembangunan yang disebabkan oleh aktiviti manusia, what we call Anthropocene age lah, kebanyakan pembangunan. Kita sudah meledak dengan data macam-macam, daripada data yang sikit jadi big data. Dan kita juga dapat lihat daripada sesuatu perspektif itu, kita tak boleh bekerja dalam silo lagi. It has to be integrated. Dan translational lah,
intercollaboration, cooperation and so on, co-creation dan sebagainya, tak boleh bersendirian. Dan juga satu lagi ialah tentang industri 4.0. Banyak automation telah berlaku daripada segi AI, machine learning dan sebagainya. So dikira bisnes seperti batik ini akan menghadapi masalah yang besar lah daripada segi yang bermacam-macam, secara direct dan juga tak direct, secara langsung dan tak langsung. Tapi kalau kita khusus kepada batik sahaja, nak melihat di Malaysia, saya lihat, kalau kita lihat dalam research paper more on economics review and so on, ada beberapa perkara yang patut dikenal pasti. Satu ialah tentang human resource atau talent. Ramai orang muda tak berapa minat nak bekerja dalam batik. So bukan saja kira human resource, talent retention ialah bukan satu masalah. Sebab kalau kita fikir kenapa nak kerja di bawah rumah, tempat panas, walhal boleh kerja supermarket ke yang lebih selesa and so on. Itu merupakan satu masalah yang besarlah daripada segi talent retention. Juga kita dapati daripada segi environmental impact, kesan proses sendiri batik itu ada juga kesan-kesan sampingan yang lain. Sebab dalam mana proses pun kita ada core product yang kita hendak, tapi dia ada juga byproduct. Byproduct tu kadang-kadang tidak environmentally friendly, so itu memberi impak kepada persekitaran. Dan satu lagi yang lebih meruncing agaknya juga persaingan, competition daripada company-company atau bisnes lain yang kata buat batik tetapi bukan batik sebenarnya. Sebab by definition, batik di sekurang-kurang di Malaysia di bawah sirip, resist dia yang penahan, yang membuat design, mesti ada lilin. Tak ada lilin, bukan batik. Ia hanya tekstil. Itu merupakan salah satu constraint yang kekangan ataupun challenge yang dihadapi oleh pembatik. Tetapi on the other hand, the strength, we have the capacity untuk menggunakan tekstil ini sebab ia sangat fleksibel bagi saya, bagi cuaca kita, bagi warisan kita. Sebab kalau hidup di tropik, kita tak suka dah pakai warna gelap-gelap. Tengok Datuk hari ini pakai warna-warni, itu memang kira kita punya roh di tropika. Betul. So itu merupakan, kalau dibuat secara trendy, saya fikir ia boleh diterima oleh kesemua masyarakat lah. Okey, banyak lagi persoalan sebenarnya nanti Prof berkaitan dengan mungkin juga proses penghasilan batik itu juga perlu dilihat semula secara serius sebenarnya oleh mereka yang terlibat dalam industri batik ini sendiri. Tetapi saya nak tanya satu soalan yang secara ikhlas lah daripada Datuk Lila sendiri. Kadang-kadang orang suka membandingkan kualiti ataupun desain batik kita dengan batik Indonesia sebagai satu contoh yang memang bukan rahsia lagi lah. Walaupun mereka tahu bahawa kalau nak beli batik Malaysia ataupun batik Indonesia itu bukan murah sebenarnya, especially the high quality batik. Tetapi mungkin ramai yang tak mengetahui sebenarnya apa keunikan dan ialah tentang ciri utama batik Malaysia itu yang perlu kita maklumkan kepada penonton-penonton kita. Bagus, Datuk. Sebab pada masa ni saya rasa untuk menjayakanlah usaha kerajaan mempertengahkan batik ni, rakyat kita mesti faham bahawa mereka perlu pakai batik Malaysia. Dan batik Malaysia ni cirinya yang ketara batik Malaysia amat fleksibel. Kita gunakan pastel colours, kita gunakan macam-macam corak. Dan biasanya batik Malaysia ni dia ada latar. Misalnya macam crackle. Batik Malaysia memang banyak crackle. Batik Iran kita jarang ada crackle. Satu lagi, kita ni jarang ada gambar binatang dan bunga, flora, fauna banyak dan macam-macam corak lah mengikut
pelajaran art school sekarang macam Datuk pakai dan saya corak grafik pun ada, amat fleksibel. Dan kita pakai stylus untuk melukis misalnya, dan kaedah untuk buat pun kalau Datuk nak tahu masa ni begitu kreatif. Hasil Piala Serindun mereka gunakan garam, mereka gunakan Clorox untuk hasilkanlah. Tapi produk tu jelas nampak. Kita ni amat kreatif daripada segi penggunaan warna ya. Saya tak gunakannya technical terms lah sebab rakyat biasa hanya melihat visually kan. So tekstil kita pun mesti tekstil asli. No artificial fiber. Kalau artificial fiber dah bukan batik biasalah. Ada hot stamping lah apa semua. Memang itu untuk kain yang boleh stand hot stamping. Untuk kita kalau resist biasa cotton, certain types of linen, silk ya. Walaupun banyak debate lah Prof tentang silk. Yang ketara sekali corak kita. Cuba kita lihat ya, bukan flora dan fauna saja dan ruang untuk membatik kita menjadi lebih kreatif tu begitu luas. Kita walaupun budaya, unsur budaya tu pun penting ya. Kalau misalnya lah ramai yang melukis visual mengikut rempah ratus misalnya, ikut bunga kita, bunga kantan lah, bunga cempaka lah semua. Itu unsur-unsur yang digunakan pada awalnya, traditional. Tapi pada masa ni already contemporized lah. Kan sebab betul. Art schools dah begitu mempengaruhi cara kreativiti, minda kreativiti anak-anak kita ya. Di Penyayang kami gunakan satu pergerakan yang dinamakan Batik Malaysia Ciptaan untuk Dunia. Malaysia Batik crafted for the world. Berarti the taste of Malaysian batik ni will appeal to the whole world. Dan it cuts across lah kan. Tapi yang ketaranya kita gunakan wax masa dulu. Tapi masa ni nampaknya adalah unsur penggunaan clay for example ya. Saya pendengarlah hari kebangsaan kita nak pakai batik yang berasaskan clay base. Dah diterima. Di Jepun rice base. Resist. So saya rasa itu satu anjakan lah kita dah terima walaupun asalnya tu wax resist. Sekarang dah ada perubahan lah. Tu nampak macam batik Malaysia ni very flexible kan. India pun ada batik tapi India kebanyakan the blue and white and then they have the greens that are very beautiful kan. Tapi Malaysia jelas pastel colours memang. Sekarang saya nampak batik-batik jiran kita pun dah starting to use pastel kan. So untuk kita lebih liberal ya. Tapi untuk menghasilkan design sekarang kebanyakan sekolah-sekolah visual arts lah, creative arts memang menggalakkan anak-anak kita refer to Google search lah untuk ilhamkan design. Sehingga masa ni design kita pun dibuat melalui komputer dan diterima. Design only based on the computer. Semasa proses buat tu dia ikut proses batik biasa lah. Okey Tok, kita difahamkan dah ada pemanggil di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Halo. Halo Ridwan. Wah, kita tak dapat mendengar suara Ridwan. Harga ramah kan. Saya tengok kan harga batik kan dijual pada harga mahal lah. Boleh tak kita buat satu harga ramah? Boleh semua kita ada kaki tangan kan, daripada atas sampai ke bawah. Kalau kita tengok di kedai-kedai di pasaran tu ada yang jual sampai RM200. Saya minta kalau dia boleh jual pada harga ramah. Itu yang pertama, minta alih penulah. Yang kedua, saya tengok sekarang Kelang buat batik kan. Saya tengok dia tumpu kepada Pantai Timur lah. Boleh tak kita
buka kilang tu di pantai barat dan semua negeri di Malaysia ni. Bolehlah memberi peluang pada kerjaan kepada rakyat-rakyat di sekitar tu. Sekarang kita tengok ditumpu pada pantai timur lah. Okey, tadi lepas tu yang ketiga saya tengok di kenyataan akhbar lah. Dia kata pakai baju batik ni ada retorik. Boleh ahli panel ulas dalam ni. Terima kasih. Wassalam. Okey, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. InsyaAllah kita akan dapatkan respon nanti daripada kedua-dua tetamu kita yang berada di studio, kerana kita akan berehat dulu buat seketika, tapi anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di ruang bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang mengenal batik Malaysia, mengekal estetika Nusa, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Datuk Laila Muhammad Ali dan juga Profesor Dr. Mariam Nik Sulaiman yang ada di studio bersama dengan saya. Dua talian itu masih kami kekalkan kepada anda. Tadi ada persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan. Ini tentang harga yang dikatakan begitu mahal dan mungkin kerajaan perlu memikirkan untuk mengenalkan apa yang disebut sebagai harga ramah supaya mungkin lebih ramai lagi rakyat mampu sebenarnya untuk membeli batik ini sebenarnya. Syukur alhamdulillah Datuk, dah ada mula usaha. Semalam baru kami bincang dan adalah pihak-pihak yang tertentu yang telah mula dan dalam masa singkat ni lah lepas merdeka. Mungkin sekarang orang semua sibuk dengan merdeka ya. Mesti ada pengumuman tak lama lagi, tapi usaha dah berjalan untuk memastikan bahawa batik Rahmah tu akan diadakan lah. Ya. Terima kasihlah tanya soalan tu ya. Okey, mungkin Prof boleh menjawab soalan yang kedua tadi lah, iaitu tentang kilang. Dia kata kenapa kita lebih menumpukan perhatian di pantai timur, kenapa tidak biarlah di pantai barat, di negeri-negeri lain juga harus dibina terlibat dalam industri batik ini. Pandangan Prof. Sebenarnya kalau kita lihat daripada data yang sedia ada, memang kebanyakan yang kita tahu secara umum di Kelantan dan di Terengganu, sebab selalu kedua negeri ini kira melambangkan penggunaan batik yang agak tinggi lah setiap hari pun dari kalangan penduduk. Tetapi di West Coast di Malaysia, pantai barat pun banyak kilang-kilang batik, seumpamanya di Selangor itself. Banyak pembatik yang buat batik di Pulau Langkawi, di Kedah yang dengan teknik baru, di Melaka dan even in Sabah Sarawak kita tak patut tinggal. Mereka pun mempunyai batik kilang batik sendiri. So cuma tidak diwawarkan dengan secara besar-besaran. Dan satu lagi pula dari segi kiranya kalau kita nak buat batik, kadang-kadang dia merupakan mereka membuat design, tapi pembatik yang buat batik actually mengikut design ini untuk siapa saja brand house. So mereka di Selangor kebanyakannya bersifatkan, kilang adalah bersifatkan consignment basis. Mereka akan lakukan proses pembatikan untuk different house of trading. Okey, soalan ketiga tu pun menarik sebenarnya Tok ya. Ialah dikatakan kalau kita pakai baju batik ni kadang-kadang terutamanya the young generation lah, anak-anak muda ni kadang-kadang dia orang tak suka pakai batik. Bila pakai batik tu kawan-kawan kata kau ni belia lah pakai. Jadi macam retorik lah. Jadi macam mana nak mengatasi persepsi seperti ini sebenarnya? Saya rasa Datuk pada masa ni belia sendiri pun dah pandai reka corak batik dan mereka pun pakai batik ala mereka lah, mengikut corak fashion mereka sendirilah. Cerita tu dululah. Saya rasa pada masa ni ramailah yang telah faham ya bahawa batik ni identiti kita dan ramai yang telah pun terimalah pemakaian batik ini ya. Syukur alhamdulillah. Okey, kembali semula kepada Prof. Ini pun tadi Prof sentuh sebentar selalu
Tetapi bila kita bercakap tentang kualiti, kita bercakap tentang konsistensi mass production itu sendiri. Ianya bukan satu proses yang mudah sebenarnya, Prof. Ya. Jadi, apakah pada pandangan Prof sendiri barangkali proses pengeluaran batik itu sendiri perlu melalui ataupun dilakukan semacam transformasi sebenarnya supaya ianya menjadi lebih efisien, mungkin in terms of quality pun lebih baik dan sebagainya. Tak tahulah mungkin Prof dari research yang Prof buat macam mana? Jawapan mudah saya adalah batik perlu ditransformasikan. Noktah. Sebab itu saja. Sebab kita kena move on dengan unit sekitaran yang memerlukan bahan barangan mass produce yang konsisten. Dan di sini dalam pemprosesan batik, saya bercakap dari segi belakang tabir, bukan depan tabir yang kita lihat cantik semuanya. Di apakah yang berlaku semasa proses pembatikan, iaitu dia kena ada raw material. Kalau kita lihat daripada segi man, machine, material and mindset, material bagi batik agak senang sebenarnya. Ada kain putih yang perlu dicorakkan, itu raw material yang juga merupakan menyumbang kepada harga yang 70 to 80% lah. Cuba kita tengok visual yang sedang pertontonkan sekarang ini. Ya. Ini proses pembatikan. Dan batik pula ada dua jenis utamalah, sama ada kita cap, terap, ataupun kita guna canting, which is drawing lah macam sekarang lah. Datuk kata this is canting, right? And kita dapati bahawa bahan-bahan lain yang akan mengeluarkan design adalah wax dengan resin, lilin tu mesti ada, dan kena ada fixing agent sebab kita kena mematikan tindak balas yang berlaku apabila pigmen kimia tu atau pewarna lekat pada batik. Kalau tidak kita basuh, habis hilang lah. So we have to have a fixing agent. Dan fixing agent yang selalu kita pakai adalah sodium silikate lah di Malaysia. Dan seterusnya apabila itu telah berlaku, ia perlu dibasuh nak keluarkan yang excess and so on. Itu yang kedua hal ni daripada segi penggunaan air yang agak banyak lah. Any textile usually manufacturing system, ia memerlukan penggunaan air yang banyak. Dan satu lagi electricity, ataupun kalau kita menggunakan terap, kita perlu mencairkan wax tu. So ia perlu bahan bakar. Ada juga pakai kayu api, ada juga pakai dapur gas dan sebagainya, ataupun elektrik. Dan itu semua melibatkan kos kepada proses. Kemudian daripada segi, sebab bila saya buat projek CBI, kita bukan lihat sahaja daripada segi material, kita juga lihat kepada keselesaan dan keselamatan pekerja. Sebab kalau you kena duduk berdiri, lukis 8 jam ke 6 jam, sakit belakang jugalah. So economically, it should also be support yang worker yang buat kerja tu. Dan kalau kita boleh bayangkan, walaupun kita tak pernah pergi kepada bengkel batik, di tepi adalah satu periuk besar untuk terap. Dia panas, memang berpeluh. Sebab itu ia tidak menarik. Bila Prof sebut tentang persoalan ini ataupun masalah production lah untuk industri batik ini, is there a new technology yang boleh digunakan dalam usaha untuk memudahkan lagi ataupun to simplify the production of batik? Memang boleh, sebab kita boleh gunakan, bila saya lihat daripada segi pembatik, mereka amat cakna akan waste atau residue. Saya tak suka pakai scissors sebab semua saya bahan-bahan yang bukan core product saya panggil bakian, residual, sebab boleh digunakan untuk bahan lain. Recycle. Maknanya dalam minda orang pembatik, dia tidak mahu rugi daripada segi bakian, daripada segi kain ke lilin ke dyes and so on. Tapi penggunaan air itu memang banyak dan memang ada teknik-teknik baru yang boleh digunakan. Dan paling penting bila kita tengok hierarki environmental management di dalam pembatik, mula sekali jangan cuba janakan residu yang banyak. In the first place, kalau tak banyak residu, kita sudah kurangkan atau optimumkan penggunaan bahan, maknanya baki dia tu sikit lah, Datuk.
Dari segi air ke, daripada segi penggunaan cat and, warna and so on. Sehingga sekarang kita boleh measure kalau nak dapat colour XXX, kita perlu 2 gram ini. Kita boleh bancuh dengan formula. Dan ini boleh digitalizekan, disimpan macam buku resepi pula. Saya bermimpi rasanya inventory daripada segi digitalization ini semua boleh dimasukkan ke dalam komputer. Kalau nak macam kita pilih cat di rumah lah, kita pergi kepada skrin, saya nak warna ni, ini perlukan resepi 2 gram, 0.2 gram or whatever, so dia akan konsisten. Dan juga dari segi penggunaan elektrik, pencahayaan, itu semua sepatutnya selesa. Dan ini banyak step yang kita telah lakukan. Itu sebab itu tadi Datuk kata, why don't we have a model setup yang kita boleh tunjuk inilah sebenarnya ideally new atau tempat pembuatan perproses batik yang merangkumi ke semua aspek-aspek ini. Daripada apa yang Prof sebut, Datuk, apakah ini ada kaitan dengan buku yang ada di atas meja kita, Malaysian Batik Reinventing a Tradition? Jadi apa sebenarnya secara ringkasnya yang ingin diketengahkan? Pada saya macam ni, kita mengakui bahawa batik ni memang tradisi dan batik ni memang berasaskan budaya yang begitu mendalam. Tetapi untuk pastikan penerimaannya mengikut zaman sekarang, kita perlu reinvent ataupun transform. Itu yang maksud transformation di sini. Sebab daripada bacaan saya, penyelidikan, penglihatan, perlibatan secara terus dengan pembatik ni, saya rasa mereka perlu dipujuk untuk menerima teknologi. Misalnya melukis desain pada peringkat awal. Sekarang kita boleh gunakan AI, Datuk. Boleh melukis, The right type of software you can melukis already. Itu akan bagi desain yang cantik dan elok dan repeatable correctly. Tak payah hand drawn and all that. Walaupun hand drawn tu kita menghargai, tapi kita boleh embrace teknologi lah kan. Dan macam Prof kata tadi, tempatnya panas, suhunya tinggi, waxnya tengah melegak, for example. So kalau kita tahu itulah kekangannya dan mungkin itulah menyebabkan kepupusan batik ni, kita perlu cari teknologi yang bolehlah minimumkan ataupun boleh ubah keadaan yang begitu kurang selesa untuk pembatik. Generasi muda memang tak mau bekerja dalam keadaan seperti itu. Kita sedar. So, apa ke langkah-langkah untuk mengatasi kekangan ni semua? Satu lagi, bila kita nak hasilkan batik dengan begitu kata orang teliti, pada mereka yang tak faham handwork batik ni, bila dia melihat sekeping batik aja, dia kata this is not nice. Ini bukan design yang betul. Tetapi kalau kita gunakan teknologi, the electronic arm boleh hasilkan design yang begitu accurate. So prosesnya betul lagi. With the resist method juga. Bukan kita tukar resist langsung. Tapi daripada apa yang Datuk sebut tu, adakah perkara-perkara ini diketengahkan kepada pengusaha-pengusaha industri batik? Semasa kami adakan website ini, saya nak ucapkan terima kasih pada Maida. Maida masa tu Puan Najihah Abbas kan. Masa itulah saya jemput Prof pun. Kami adakan webinar untuk meluaskan pengetahuan pembatik bahawa ini telah berlaku di tempat lain. Dan kami bawa contoh-contoh menunjuklah ada Malaysian yang telah pun mula dalam bidang ni. Itu yang saya katakan tadi, Datuk. Kalau kita nak betul-betul beranjaklah, transform kan. Cadangan saya, cari satu tapak yang luas. Di situ kita binakan satu factory yang perintis. Dan di tapak itulah kita gunakan
semua teknologi yang boleh mengubah cara kita menghasilkan batik boleh dibuat. Satu lagi perkara jugalah yang mungkin Prof juga boleh mencelah di sinilah. Masanya sudah sampai agaknya Prof di mana dari segi pendidikan di pusat-pusat pengajian tinggi, di pusat di institut kemahiran, misalnya memperkenalkan pembuatan batik ini sebagai salah satu mata pelajaran yang mungkin akan menarik minat, terutamanya the young generation tadi. Jadi apakah Prof melihat bahawa ini juga telah berlaku ataupun perlu dilakukan sebenarnya? Setahu saya ada beberapa universiti khusus yang ada arts and design sudah ada kursus kurikulum. Terutamanya yang saya boleh fikir secara terus ialah UiTM di Machang di Kelantan banyak melatih penuntutnya dalam bidang arts and design yang khusus kepada warisan, iaitu batik. Tetapi hasilnya di mana mereka pergi selepas itu. So what is the follow up dengan skill set yang mereka ada. Sebab itulah saya amat menyokong yang Datuk Leila kata kalau kita ada model pilot scheme di mana mereka boleh lihat secara ekosistem approach lah apa yang berlaku, itu akan membuka mata lagi kepada siapa yang mempunyai entrepreneurship yang hendak melakukannya dengan lebih besar lagi. So ada, nak kata tak ada itu tak betul. Ada, tetapi ke mana mereka pergi selepas itu? Selepas diberikan skill set dalam pembuatan batik. Satu lagi Datuk, saya rasa satu langkah yang tepatnya pada masa ini. Negara kita dah mula dengan tumpuan pada TVET. Yes, exactly. Dan Kementerian Sumber Manusia ada NOS, National Occupational Standards, SKM, Sijil Kemahiran Malaysia, daripada level 1 hingga level 5, boleh buat diploma, boleh buat. Saya rasa syabaslah saya ucapkan. Saya rasa batik pun telah dimasukkan dalam silibus politeknik dan juga all the colleges kan. Nampaknya the attempt is there lah. Saya rasa langkah tu memang betul. Dan kalaulah Institut Kemahiran Rawang misalnya, big batik center, tapi soalnya mana pergi pelajar ni semua? Mengikut kajian kami dulu, mereka hanya habis kursus, ada segelintir yang buat degree. Yang lain tu dah masuk bidang lain. Satu lagi, masa ni di bengkel yang ada masa ni, pekerja di situ memang ada kemahiran, tapi usaha untuk mempertingkatkan upskilling the worker tu mesti diadakan. Semasa penaja, program penaja tu, penjana tu jalankan, kami di Persatuan mengambil peluang tu dan menjalankan latihan di 10 bengkel di Kelantan dan 10 di Terengganu. Dan memang elok, dapatlah bahan baru, dapatlah mempertingkatkan tenaga tenaga manusia tu. Tapi lepas tu gaji pula Datuk kadang-kadang mengikut sekeping, dua keping productivity, tetapi kerja tu begitu rumit Datuk. Berapa banyak time consuming itulah banyak kekangannya, tetapi itulah sebenarnya batik. So kita kenalah buat sesuatu untuk bantu pihak yang terlibat dengan batik, menyenangkan sedikitlah betul. Apa yang kita boleh lakukan, saya rasa kenalah fikir sesama. Apa yang perlu kita lakukan, perlulah difikir secara bersama. Betul apa yang disebut oleh Datuk Leila. Barangkali Prof, macam kita bangkitkan di awal tadi lah, selalunya orang membandingkan batik Malaysia dengan batik Indonesia. Saya pun yalah kadang-kadang nak pakai baju batik macam ni pun fikir ini batik Malaysia ke batik Indonesia. Saya tak tahu sebenarnya. Jadi in terms of quality, itu betulkah batik Indonesia itu jauh lebih berkualiti jika dibandingkan dengan batik Malaysia secara ikhlasnya? Apa basis dia? Bagaimanakah kita, soalan saya balik kepada Datuk Syahkawi, apa kualiti yang kita lihat? Sebab di Indonesia pun itu dia pun bermacam-macam peringkat batik. Ada di peringkat batik untuk umum,
ada peringkat batik yang berjuta-juta harga betul. yang kita boleh, yang dibuat titik-titik satu-satu tu harganya berjuta. So begitu juga di Malaysia, kita ada juga beberapa peringkat harga yang boleh dilakukan. Dan cuma di Malaysia ini kita juga ada kekangan the raw material lah. Ya. So kalau kita nak turunkan sangat, sebab yang paling penting ialah kain putih tu. Sebab kita semua import 100%. Dan itu seperti saya sebutkan tadi, kemungkinan sebahagian besar daripada harga 70-80% akan disumbang oleh kain batik putih itu. Dan kalau kita lihat daripada segi kualiti, saya rasa pembandingan nak buat secara level playing field tak ada lah. Tak boleh buat A to A punya Tapi in comparison. terms of the technology that they use in Indonesia, adakah sama dengan teknologi yang kita gunakan ataupun kita praktikkan di negara kita? Agak sama daripada segi proses asas. Proses asas memang sama. Tak lari daripada taruh wax, lepas tu keluarkan wax and so on. Tetapi ada juga pembaharuan yang saya fikir, yang saya lihat, bila mereka menggunakan silikate tu dia ada mesin. Dia tak guna angkat tangan. Sebab kalau kita lihat sodium silikate sebenarnya ia adalah merupakan gelas, kaca. Sebab itu berat. Jadi bila kita matikan itu dan perlu buang silikate tu agak berat, memerlukan memang masa power lah. So mereka adakan sejenis mesin yang saya lihat di beberapa pembatik di Kelantan pun sudah mula menggunakan mesin ini supaya kita boleh kurangkan tenaga pekerja dan juga tak perlu gunakan sebanyak silikate yang ada. So daripada segi asas nak kata kualiti tu kita tak boleh bandingkan secara apple to apple lah. Cuba Datuk pegang baju saya ni tu. Ini material apa sebenarnya tu? Ini is a silk. Definitely satin silk. Kalau harganya mahal. Harga mahal. Okey. Nampak macam hasilnya memang itulah Dato'. Ada yang kata some very elitist, very high level batik, kan? Somewhere cheap batik. Tapi itu sebenarnya siapa yang ada pocketnya dan faham seninya, dia akan pilihlah mengikut kerja tangan apa semua. Mana yang tak mampu tu beli setakat mana yang mereka mampu. Yang ini pun disponsor tu. Okey tu, saya nak tanya satu lagi persoalan yang penting lah. Apabila kerajaan mengumumkan tentang memakai baju batik setiap hari Khamis, dan sekarang ini kerajaan juga memberi kebebasan sebenarnya kepada mereka yang ingin memakai baju batik pada hari-hari biasa pun dibenarkan. Jadi apakah ini Datuk melihat mungkin akan memberi impak ataupun kesan yang positif ke arah industri batik di Malaysia, dan mereka yang terlibat dalam industri batik ini juga harus memberi tumpuan yang lebih serius untuk memperbaiki sistem pengeluaran kain-kain batik itu sendiri. Saya nak ucap terima kasih lah, jutaan terima kasih pada kerajaan sebab sebut pakai batik. Kalau sebab suhu tu pakai baju yang ringan, bukan batik aja ya, kain lain tekstil pun boleh. Betul. Tapi baiknya kerajaan kata pakai batik. Itu yang syukur, alhamdulillah. So saya rasa dengan sendirinya pengeluarannya akan meningkat. Permintaannya pun akan meningkat, so jualannya pun akan meningkat. Tetapi soalannya, boleh ke pembatik itu sambut? Saya takut juga pada masa ni. So kena cari pekerja ramai ataupun ubah sedikit cara pengeluaran batik itu. So masa depan cerah kalau mereka boleh cari pekerja yang mahir ataupun bercakaplah dengan anak-anak. Sekarang nampak masa depan melalui batik terjamin. Datanglah, ikutlah apa yang saya buat. Soalan sekarang ni, ramai keluarga batik ni tak dapat nak minta anak mereka mewarisi bisnes mereka. Sebab macam Prof kata tadilah, dunia di luar ada peluang besar. Batik ni begitu rumit, panaslah, susahlah. Pesanan pun tak tentu, cuaca pun kadang-kadang tak tentu. So anak-anak pun sukar nak ikut
bapa nak mewarisi bisnes. So sebagai yang di-Petua Persatuan Batik Malaysia, apa yang Datuk akan lakukan ekoran daripada pengumuman yang dibuat oleh kerajaan? Itulah salah satu tu kami rasa nak tunjuk compassion tu. Saya baru saja bercakap dengan Persatuan Batik, suruh mereka turun nak jumpa dengan menteri yang berkenaan lah, supaya kita mula dulu dengan hasil batik yang merahma, supaya mereka bolehlah dapat some sort of a subsidy ke apa. So that itu adalah satu cara kan. Satu lagi, tanya mereka macam mana mereka boleh, cadangan saya lah buat koperasi, banyak koperasi. Saya rasa koperasi boleh bantu sebagai langkah yang pertama. Masa ni koperasi Kelantan saja yang ada. Saya rasa kemudahan koperasi itu ada. Kalau kita tahulah nak gunakan. So masa ni I would suggest that mereka wujudkan koperasi, belajarlah bekerja sebagai satu kumpulan bersama. Janganlah work on their own kan, nak hasilkan begitu banyak punya batik, macam mana kalau kesorangan. There must be, kata orang, integrasi lah apa yang berlaku sekarang kan, kerjasama tu. Cuba kita dapatkan juga pandangan Prof. Kita hampir di penghujung sebenarnya Prof. Jadi dengan pelbagai bentuk inisiatif yang sekarang ini disediakan oleh pihak kerajaan, jadi apa lagi yang perlu dilakukan oleh pengusaha-pengusaha batik untuk memenuhi permintaan yang akan bertambah nanti? Daripada segi peringkat nasional, itu kerajaan sudah memulakan polisi semula untuk pemakaian batik yang lebih ramailah bagi semua rakyat. Tapi kita kena fikir juga batik ini bukan saja untuk negeri kita. Macam Datuk kata tadi, tagline crafted for the world. Jadi kita pebatik juga kena perlu peka kepada situasi di pihak global, di mana bila mereka memilih sesuatu tekstil, orang-orang muda especially, dia nak tahu macam mana batik itu dibuat, adakah environmental impact, adakah ini menggunakan tenaga kerja yang kanak-kanak ke sebagainya. Dan ini juga berkait rapat dengan ESG, sebab Datuk pun suruh saya sebut tentang environmental social governance. Walaupun terma ESG ini merupakan terma yang untuk bisnes, ia merupakan salah satu economic factor yang patut kita kena pasti. Sebab ini membuka ruang untuk Malaysia, selain daripada domestic consumption, kita juga patut fikir di luar dunia. Dan kalau kita boleh buat batik yang premium dengan branding dia, dengan traceability dia, dengan carbon footprint dia, ini merupakan salah satu output produk Malaysia yang boleh dikeluarkan di dunia, yang setaraf, yang boleh digunakan menjadi pilihan kepada especially untuk orang-orang yang trending di dalam sustainability. Okey, terima kasih banyak-banyak sebenarnya Datuk Laila, masa mencemburui kita sebenarnya, walaupun banyak lagi persoalan yang ingin saya kongsikan. Apapun terima kasih kepada Datuk Laila Muhammad Ali, dan tentunya setinggi-tinggi terima kasih juga kepada Profesor Dr. Meriam Nik Sulaiman kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Tetapi yang penting dengan pengumuman yang dibuat oleh kerajaan sendiri dengan langkah-langkah yang begitu positif, masanya sudah sampai barangkali daripada apa yang disebut oleh kedua-dua ahli panel ini, pengusaha-pengusaha batik di negara kita juga harus sekarang ini berfikir di luar kotak, kerana dengan peluang yang diberikan oleh kerajaan, ianya tentunya akan dapat memberi satu dimensi yang lebih positif bila kita bercakap tentang industri batik di negara kita ini. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.